Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali bersama cikgu. Mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, untuk kali ini kita akan lihat tentang keselamatan bengkel untuk bahagian yang kedua. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui tentang kemalangan di bengkel dan cara mencegahnya. Yang kedua, menyatakan cara melakukan penyelenggaraan alatan. Dan yang ketiga, mengenal pasti kesan tidak mengamalkan amalan keselamatan. Baik, untuk yang pertama, kita akan lihat langkah rawatan apabila berlaku kemalangan. Sebelum tu, kamu boleh buka buku teks, muka surat 9. Di sini kita akan lihat apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kemalangan. Okey, tengok. Yang pertama, dari segi merawat luka melecur. Apa yang perlu kamu lakukan apabila rakat ataupun diri kamu sendiri berlaku kemalangan berkaitan melecur di bengkel? Yang pertama, ni, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Sebaik saja terkena atau berlaku melecur pada kulit kamu, pastikan kamu siram kawasan melecur di bawah aliran air. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat melecur. Yang ni boleh rujuk pada guru serta-merta sebaik saja kamu berlaku kemalangan. Dan yang ketiga, terus berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Pegawai perubatan tu seperti doktor lah. Yang kedua, terkena renjatan elektrik. Maksudnya, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan jika ada rakan kamu yang terkena renjatan elektrik semasa berada di bengkel? Yang pertama, jangan sentuh mangsa. Okay, nampak? Kamu mungkin tahu situasi ini, murid ini terkena renjatan elektrik. Pastikan kita tidak menyentuh mangsa, sama ada guru ataupun rakan kamu sendiri yang kena renjatan. Okay. Yang kedua, alihkan mangsa menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Okay, penebat adalah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik. Jadi selamat digunakan untuk kita alihkan mangsa seperti dalam rajah ni. Okay, yang ketiga, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Okay, sebaik saja kamu dah alihkan mangsa di tempat yang selesa, terus dapatkan bantuan. Slide seterusnya adalah berkaitan dengan pelan laluan kecemasan. Okay, ini adalah contoh pelan laluan kecemasan bagi sebuah bengkel di sebuah sekolah. Okay, ini untuk menyatakan bahawa kamu perlu tahu laluan mana yang kamu perlu lalu apabila berlaku satu kecemasan situasi yang kelam kabut. Okay, contoh, hanya menggunakan laluan yang hijau sahaja untuk keluar daripada bengkel. Seterusnya berkaitan dengan alat semasa kecemasan. Okay, ini adalah dua contoh alat yang perlu ada di dalam setiap bengkel jika berlaku sebarang kecemasan. Yang pertama, peti pertolongan cemas, di mana peti pertolongan cemas ni di dalamnya terdapat ubat-ubatan yang kita perlukan untuk rawatan segera jika berlaku kecemasan atau kemalangan. Dan yang kedua adalah alat pemadam api. Ini boleh digunakan untuk memadam api yang kecil. Seterusnya, di sini kita akan lihat cara bagaimana alat pemadam api digunakan dengan cara yang betul. Okey, lihat. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin. Okey, itulah cara bagaimana menggunakan alat pemadam api dengan betul. Kita lihat seterusnya. Amalan keselamatan bengkel. Apa amalan yang kita perlu ada semasa berada di bengkel? Okay, yang pertama, dari segi susun atur dan juga kebersihan.
Okay, ini adalah satu contoh susun atur yang kemas, teratur, bersih. Yang kedua, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Maksudnya, alatan selepas digunakan perlu disusun, disimpan di tempat yang betul mengikut label yang telah disediakan di dalam bengkel. Okay, seterusnya, contoh penyelenggaraan alatan. Okay, setiap alatan perlu diselenggara untuk memastikan ia tahan lebih lama jangka hayatnya. Okay, yang pertama contoh di sini hanya ada dua. Contoh gunting dan juga papan kekunci. Okay, untuk gunting, macam mana kita nak menyelenggara adalah pertama, kita bersihkan kotoran dengan kain reja atau berus yang sesuai. Kain reja ni maksudnya perca kain lah. Okay, yang kedua, apa yang kita buat adalah titiskan minyak. Okay, titisan minyak ini untuk mengelakkan daripada gunting itu berkarat. Kerana kalau pengaratan boleh berlaku apabila wujudnya air dan juga udara. Okay, ini untuk mengelakkan daripada gunting tersebut berkarat. Okay, seterusnya, papan kekunci. Papan kekunci, bagaimana kita nak menyelenggara dia? Bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Okay, ini contoh. Jika kita tak ada penyedut macam ni, kita boleh guna berus-berus yang kecil yang terdapat di dalam bengkel lah. Okay. Seterusnya, setelah kita dah keluarkan habuk, kita kena lapkan papan kekunci menggunakan kain lembut dan lembap. Okay, ini kedua contoh cara untuk menyelenggara alatan yang terdapat di bengkel atau juga di rumah kita. Okay, akhir sekali adalah berkaitan dengan kesan mengabaikan amalan keselamatan yang terutamanya di bengkel RBT. Okay, antara puncanya adalah boleh kita lihat di sini. Pertama, jika kita masuk bengkel tanpa kebenaran guru, ni untuk murid lah ya. Okay, apa kesannya? Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Itu sangat berisiko. Yang kedua, puncanya kalau kita membawa beg masuk ke dalam bengkel, apa yang akan berlaku? Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Sebab tu setiap kali nak masuk ke bilik RBT, cikgu akan arahkan kamu untuk letak beg di luar daripada bengkel. Okay, yang ketiga, kita lihat punca yang ketiga. Tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Apa yang akan jadi? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Maksudnya suasana gelap, lemas, kita udara pun tak cukup dalam keadaan yang murid yang ramai. Okay. Dan akhir sekali, apa yang berlaku jika kita menggunakan bahan tanpa berhemah? Kesannya adalah berlaku pembaziran, sangat rugi. Orang lain lepas tu tak boleh guna. Okay, ini adalah kesan-kesan jika kita sebagai murid tidak mengamalkan amalan keselamatan apabila berada di dalam bengkel. Okay, untuk aktiviti latihan kamu pada hari ini, yang pertama, buka buku teks dekat muka surat 13. Okay, ada latihan di situ, uji minda. Jawab semua soalan. Okay, ada soalan 1 sehingga 5. Okay, kamu buat dalam buku tulis. Kemudian apabila dah siap nanti, hantar pada grup Telegram yang 4G PJ/RBT tu. Okay, boleh hantar di situ apabila kamu sudah siap. Okay, harap semua murid 4G hari ini dapat memahami, belajar dan juga membuat latihan dengan sebaiknya. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.